khabar semua? Cikgu sangat gembira kerana dapat berjumpa dengan anda semua melalui video pembelajaran pada hari ini. Cikgu juga sangat yakin anda semua sudah bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah ayat majmuk. Murid-murid, apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk merupakan gabungan beberapa ayat tunggal. Ayat majmuk juga terdiri daripada beberapa ayat tunggal yang boleh digabungkan dengan kata hubung. Murid-murid, adakah anda masih ingat apakah itu kata hubung? Kalau sudah lupa tidak mengapa, cikgu buat satu ulangan semula. Kata hubung terdiri daripada dan, tetapi, sambil, serta, atau, lalu dan juga kerana. Ini merupakan antara kata-kata hubung yang boleh kita gunakan untuk menggabungkan beberapa ayat tunggal untuk membentuk satu ayat majmuk. Murid-murid, sekarang mari kita lihat bagaimanakah cara pembentukan satu ayat majmuk. Ayat majmuk biasanya terdiri daripada satu ayat tunggal diikuti dengan kata hubung dan juga diikuti dengan ayat tunggal yang kedua. Ini merupakan cara pembentukan satu ayat majmuk. Murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh ayat majmuk. Contoh pertama, saya minum teh dan Aminah makan nasi goreng. Murid-murid, dalam ayat ini terdapat dua ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung dan. Dalam ayat ini, ayat tunggal pertamanya ialah saya minum teh. Manakala ayat keduanya ialah Aminah makan nasi goreng. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan kata hubung dan untuk membentuk ayat majmuk, saya minum teh dan Aminah makan nasi goreng. Murid-murid, mari kita lihat contoh seterusnya. Adik bangun lalu pergi ke tandas. Ayat tunggal pertama dalam ayat ini ialah adik bangun, manakala ayat keduanya ialah adik pergi ke tandas. Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini ialah lalu, maka dapatlah kita membentuk ayat majmuk iaitu adik bangun lalu pergi ke tandas. Contoh seterusnya, Salina tidak hadir kerana demam. Ayat tunggal pertama dalam ayat ini ialah Salina tidak hadir. Manakala ayat keduanya ialah Salina demam. Kata hubung yang digunakan ialah kerana. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan kata hubung kerana untuk membentuk ayat majmuk iaitu Salina tidak hadir kerana demam. Murid-murid, mari kita lihat contoh seterusnya. Zali makan sambil menonton televisyen. Dalam ayat ini, ayat tunggal pertamanya ialah Zali makan. Manakala ayat keduanya ialah Zali menonton televisyen. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung sambil, maka dapatlah kita membentuk satu ayat majmuk. Contoh seterusnya, Ali kurus tetapi adiknya gemuk. Dalam ayat ini, ayat tunggal pertama ialah Ali kurus, manakala ayat tunggal yang kedua ialah adiknya gemuk. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan kata hubung tetapi, maka dapatlah kita membentuk ayat majmuk Ali kurus tetapi adiknya gemuk. Contoh seterusnya, Himcik hendak ke pejabat atau hendak ke sekolah. Dalam ayat majmuk ini, ayat tunggal pertamanya ialah Encik hendak ke pejabat dan ayat tunggal kedua ialah Encik hendak ke sekolah. Kedua-dua ayat tunggal ini digabungkan dengan kata hubung atau, maka dapatlah kita membentuk satu ayat majmuk iaitu Encik hendak ke pejabat atau hendak ke sekolah. Murid-murid, sekarang mari kita melakukan satu uji minda. Tandakan betul pada ayat majmuk yang betul.
Saya suka makan nasi ayam. Murid-murid, adakah ini merupakan satu ayat majmuk? Cuba anda fikir. Tidak. Ini bukannya satu ayat majmuk. Mengapa? Kerana ini ialah ayat tunggal yang terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Maka, ayat ini bukannya ayat majmuk. Mari kita lihat contoh seterusnya. Rani memakai kasut lalu keluar dari rumah. Adakah ini ayat majmuk? Ya, betul. Ini ialah ayat majmuk kerana ayat ini terdiri daripada dua ayat tunggal dan digabungkan dengan kata hubung. Maka ini ialah ayat majmuk. Contoh seterusnya. Alif tidak hadir ke sekolah kerana demam. Adakah ini ayat majmuk? Ya, betul. Ayat ini terdiri daripada dua ayat tunggal dan digabungkan dengan kata hubung kerana. Contoh seterusnya, Rosli kelihatan gembira pada hari ini. Adakah ini ayat majmuk? Tidak. Mengapa? Ini ialah ayat tunggal kerana hanya terdapat satu subjek dan juga satu predikat. Contoh seterusnya, Kevin sangat ceria tetapi adiknya muram. Adakah ini satu ayat majmuk? Ya, betul. Ini ialah ayat majmuk kerana terdapat dua ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung. Baiklah murid-murid, cikgu pasti anda semua sudah menguasai apakah itu ayat majmuk dan dapat menggunakannya dalam konteks yang betul. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita akan jumpa semula dalam video pembelajaran yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe Cikgu Uzi ya. Sekian, terima kasih.